各位丰收行道会的弟兄姐妹们，大家早上好。Saudara-saudari, selamat pagi. 感谢主，让我们在今天我们可以在线上一起的来参与我们线上的主日。Kita berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bergabung kembali dalam ibadah raya secara online. 我们真的是要更多的祷告，我们求主来帮助我们，让我们在每一次线上主日当中，我们真是能够真实的来遇见我们的主。Kiranya kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa agar setiap kali kita bergabung dengan ibadah raya secara online, kita semua dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. 感谢主，你预备好了吗？ Saudara-saudari, apakah sudah siap? 我们一起祷告。 Kita masuk dalam doa. 亲爱的天父，这个时候向你献上感谢跟赞美。 Bapa Surgawi, kami menaikkan terima kasih dan pujian padamu. 借着今天的早晨的聚会，我相信主你有话对每一位的弟兄姐妹们说。 Melewati ibadah raya pagi hari ini kami percaya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap dari kami semua. 让我们借着今天的聚会，不见一人，只见耶稣。 Sehingga ibadah raya pagi hari ini membawa kami semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kau Tuhan. 谢谢主听我们的祷告。 Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami yang sehati. 我们将祷告奉主耶稣基督名所求的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap 我 syukur. 们一起来说， Katakan bersama, 阿门。 Amin. 谢主弟兄姐妹们，让我们这一首我们一起敞开心，我们向主不停的赞美，不停的敬拜，阿门！因为他是配得称颂的主，哈利路亚！一起来。我走到神的祭坛，把我最喜乐的神那里，神啊，我的神，我要尝试在内里。你的慈爱，你的慈爱高及诸天。 你的心是上的穹苍，你的救恩将我安置在高处。我向你敞开心，毫无保留，将我奔向来到你面前，为这成为小孩样式。呼喊阿爸父，我爱你。我向你敞开心，毫无保留，将荣耀颂赞都归给你。 在你面前欢喜快乐，不停赞美。我走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要尝试在内里。你的慈爱，你的慈爱高及诸天，你的心是上到穹苍。 你的救恩将我安置在高处，我向你敞开心，毫无保留，将我奔向来到你面前，我就成为小孩样式。呼喊阿爸父，我爱你。我向你敞开心，毫无保留，将荣耀颂赞都归给你。 在你面前欢喜快乐，不停赞美。我向你敞开心，毫无保留，将我奔向来到你面前，我将成为小孩样式。呼喊阿爸父，我爱你。我向你敞开心，毫无保留，将荣耀颂赞都归给你。 在你面前欢喜快乐，不停赞美，在你面前，在你面前欢喜快乐，不停赞美，我要赞美，在你面前欢喜快乐，不停赞美，哈利路亚。世界荣美的爱。 良善怜悯的心，在你里面，我经历这一切。我的主，你是我的心，你是我心的美不停，白天黑夜。 主歌颂你，
心是慈爱，永不变。你为我成就最伟大的事，你为我舍命，是我的完全。你是我一生唯一的宝藏，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我尊重你。世界荣美的爱，让我们一起来敬拜我们的主。 Mari kita menyembah bersama Tuhan. 良善怜悯的心，在你里面我经历这一切，我的主，你是我心的美不停，白天黑夜不住歌颂你，因你满有心是慈爱，永不变。你为我成就最伟大的事，你为我舍命，是我的完全。你是我一生唯一的宝藏，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我尊重你。你为我成就最伟大的事，你为我舍命，是我的完全。你是我一生唯一的宝藏，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我尊重你。耶稣我主，我尊重你。耶稣我主，我尊重你。敬拜， Mari sembah Tuhan kita. 事情要报告。 Saat ini ada sebuah pengumuman yang penting 各位在泗水的弟兄姐妹们，请大家要特别的注意。 bagi saudara-saudari yang tinggal di kota Surabaya, harap perhatian. 呀，因为现在在泗水这边呢，就是有这个印度的病毒哦，所以请各位弟兄姐妹们出门的时候一定不要忘记戴口罩，而且要勤洗手。 Ya, karena virus yang mutasi dari India sudah masuk ke kota Surabaya. Jadi saya menghimbau dan mengingatkan saudara-saudari agar berhati-hati senantiasa menjaga protokol kesehatan. 即使你已经接种过疫苗的话呢，还是要特别的小心注意。 Meskipun saudara-saudari sudah divaksin, tetap harus menjaga protokol kesehatan dan berhati-hati. 我们也会继续的为弟兄姐妹们守望祷告，求主来帮助我们，让我们能够平安的度过
新冠肺炎的疫情。 Kita terus berdoa saudara-saudari agar Tuhan terus melindungi kita semua, menjauhkan kita semua dari segala pandemi corona ini sampai musibah ini berlalu. 这个时候，我们就一起来为今天的奉献祷告。 Mari kita saat ini berdoa untuk persembahan. 奉献是恩典，奉献是跟天父爸爸说谢谢。 Persembahan itu merupakan kasih karunia dan merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Bapa Surgawi. 求主帮助，这不是一个口号，这是真的，我们从心底深处对主的一个献上一个感恩。 Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya ini bukan sebuah slogan, tapi ini benar-benar rasa syukur yang kita ungkapkan kepada Tuhan melewati persembahan ini. 也求主帮助我们，让我们真是能够从心底深处，真的能够成为一个给出去的人。 Tuhan juga menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang menabur. 我们这时候一起祷告。 Kita masuk dalam doa. 亲爱的天父，我们这个时候为着今天的奉献来祷告。 Bapa, kami berdoa untuk persembahan hari ini. 主啊，我们真的知道我们所奉献的这些的金钱，不是给你，乃是还给你。 Kami tahu segala persembahan yang kami berikan pagi hari ini bukan kami berikan kepadamu, tapi kami kembalikan kepadamu. 我们真的渴慕让主你的心能够得着满足。 Karena kami rindu agar hatimu ya Tuhan dipuaskan. 主要多少时候我们能做的有限，但是主你是无限的神。 Karena kami sangat terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. 主啊，也求主你借着这些的奉献摆上，让我们真是能够更加经历到神你的同在。 Melewati persembahan yang kami persembahkan ini, kami semakin Tuhan mengalami Engkau adalah Allah yang hidup dan nyata. 让我们能够学习你的样式，成为一个给出去的人。 Agar kami belajar serupa sepertimu Tuhan, menjadi pribadi yang memberi. 求主你也亲自来祝福每一位奉献的弟兄姐 Engkau 妹。 memberkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang telah menabur dengan sukarela dan sukacita. 我们将祷告奉主耶稣基督名所求的， Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap 我们一 syukur. 起来说 Katakan bersama, 阿门。 Amin. Shalom saudara-saudari. 弟兄姐妹平安。 Saya yakin pagi hari ini pasti ada damai sejahtera dan sukacita surgawi. 我相信今天早上大家必有平安及从属天来的喜乐。 Pagi hari ini firman yang akan saya sampaikan masih berkaitan dengan minggu lalu, 我今天要跟大家分享的主题仍然跟上个礼拜有关， yaitu mengenai khotbah Yesus di atas bukit. 就是有关于登山宝训。 Ya, minggu lalu saya khotbah tentang tema jangan khawatir. 上个礼拜我跟大家分享的信息是不要忧虑， Hari ini saya sharingkan juga tentang jangan khawatir yang bagian selanjutnya. 今天我要继续的跟大家分享不要忧虑的。接下来 Saya bagi dalam 3 bagian. 我把它分成3个部分。 Hari ini saya akan membagikan tentang bagian A dan B. 今天早上我要跟大家分享 A 和 B 点。 Minggu depan saya akan sharing yang bagian C. 下一个礼拜我要跟大家分享第 C 点。 Ya, bagian A 第一点 A 点呢， itu adalah kita jangan khawatir akan apa saja. 我们不要担心什么。 Yang bagian B, 第二个呢， mengapa jangan khawatir? 为什么我们不要担心？ Bagian C, 第C 部分， bagaimana caranya untuk tidak khawatir? 我们用什么样的方法让我们不要来担忧？ Ya, hari ini saya akan sharingkan bagian A dan B saja. 今天早上我要跟大家分享 A 部分和 B 部分。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， untuk yang bagian A, 在 A 部分呢， kita ini seharusnya jangan khawatir akan apa saja. 我们应该是不要来为任何事情担忧。 Yang pertama, 第一点， hal-hal yang kita hadapi sehari-hari 就是我们每一天所面对的事情， atau masalah sehari-hari di dalam kehidupan, 或者是我们生活所需， yaitu kebutuhan hidup saudara dan saya. 也就是弟兄姐妹我们生活中所需要的。 Ya, kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25. 我们一起来看马太福音6章25节。 Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹， makan apa? 吃什么， Minum apa?
喝什么， pakai apa. 穿什么， Ini semua adalah kebutuhan hidup kita sehari-hari. 这个是我们每一天生活所需的。 Sebenarnya 其实呢， ayat yang kita baca tadi, 我们刚刚所读的这个经文， di mana Tuhan Yesus tidak mengatakan adalah salah untuk mengkhawatirkan kebutuhan hidup seperti apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum. 主耶稣他并不是说如果我们为吃、为喝、为穿这些生活所需，忧虑是错的。 Bukannya kita jangan mempertimbangkannya. 不是我们不要去考虑这些。 Maksudnya Yesus, kita jangan mengkhawatirkannya. 耶稣的意思是说，我们不要去忧虑这些事。 Tahukah saudara-saudara, 弟兄姐妹，你知道吗？ iblis itu selalu membuat perhatian saudara dan saya terfokuskan pada hal-hal yang tidak penting. 撒旦常常让我们把我们的注意力放在那些不重要的事情上， Agar kita tidak mempunyai energi yang cukup untuk menghadapi hal-hal yang penting yang seharusnya kita hadapi. 让我们没有足够的精力去面对我们应该去面对那些比较重要的事， Sehingga akhirnya kita mengabaikan hal-hal yang penting yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. 以至于我们忽略了那些我们每一天日常生活中所需要做的这些重要的事。 Apa yang akan kita pakai? 我们要穿什么？ Tentu saja itu penting. 当然很重要， Tetapi 但是呢， jika kita seharian hanya khawatir apa yang mau kita pakai, apa yang harus dipakai, 如果我们每一天只是担忧说我们到底应该要穿什么， dan tidak peduli akan tubuh, tidak peduli akan kesehatan, 我们没有注意到我们的身体、我们的健康， seberapa indahnya yang kita pakai di tubuh kita juga sia-sia karena kita tidak memiliki kesehatan. 我们穿的再怎么漂亮也没有用，因为我们没有健康的身体。 Makan apa, minum apa, 吃什么、喝什么， tentu itu sangat penting. 一定非常重要的。 Tapi kalau kita kehilangan nyawa kita, 但是如果我们没有了生命气息， tersedia makanan yang seenak selesat apapun juga tidak berguna. 再有什么多美味、多好的食物呢，也没有用了。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， yang Tuhan Yesus bicarakan 耶稣他所说的 adalah tentang sebuah nilai kehidupan 是一个有关于生命的价值观， untuk mengingatkan saudara dan saya, 他是要来提醒弟兄姐妹你和我， yaitu kenalilah, sadarilah apa yang penting, yang paling penting. 我们要认清什么是最重要的。 Jangan sampai hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita tertutupi oleh hal-hal yang tidak penting. 不要让生命中重要的事情被次要的事情所遮盖了， Itu yang pertama. 这个是第一点。 Yang kedua, 第二点， hal-hal yang tidak dapat kita ubah, 一些事情是我们没有办法来改变的， yaitu usia. 那个就是寿数。 Umur kita ini tidak dapat diubahkan. 我们生命的年岁是没有办法改变的。 Kita lihat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27. 我们看马太福音6章27节， Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹， siapa di antara kita yang bisa menambah umurnya setengah jam lebih panjang oleh karena kekhawatiran? 那在座的你我弟兄姐妹，哪有一个人可以因为思虑而让你的生命呢多加半个小时？ Janganlah kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubahkan. 我们不要为那些我们没有办法改变的事情来担忧。 Ada hal-hal yang memang tidak dapat kita ubahkan. 真的有一些事情是我们没有办法改变的。 Jikalau saudara dan saya menghabiskan waktu dan emosi terhadap hal-hal yang tidak dapat diubahkan, 如果弟兄姐妹你把时间还有情绪花在那些不能改变的事情上， maka itu adalah suatu pemborosan atau suatu hal-hal yang sia-sia 那个就是一个浪费，甚至是徒然的。 dalam kehidupan pernikahan. 在我们的婚姻生活里面， Jangan sampai suami istri bertengkar karena hal-hal yang tidak dapat diubahkan. 就是夫妻我们不要为那些不能改变的事情而吵架， Itu hal yang sia-sia. 那个真的是无济于事。 Saat menghadapi hal-hal yang tidak dapat kita ubahkan, terimalah. 当我们面对那些无法改变的事情的时候，我们要接受它。 Dan saat kita menghadapi hal-hal yang tidak dapat kita terima, maka ubahlah diri kita terlebih
terlebih dahulu. 当我们面对那些无法接受的事情呢，那我们开始就要改变自己。 Itulah yang kedua, hal-hal yang tidak dapat kita ubahkan. 这个呢，就是第二点，我们是没有一些事情是我们无法改变的。 Yang ketiga, 第三点， hal-hal yang tidak terjadi atau yang belum terjadi. 第三点就是有一些事情是还没有发生的， Yaitu hari esok. 那个就是明天。 Kita lihat dalam Injil Matius 6 ayat 34. 我们看马太福音6章34节， Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， saudara dan saya tidak boleh khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. 弟兄姐妹，我们不要为那个还没有发生的事情而担忧。 Kalau ada orang yang selalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, berarti orang ini adalah orang yang berlebihan atau overthinking. 呀，如果一个人呢一直在担忧那些还没有发生的事情，那就代表说这个人想太多了。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， iblis seringkali mendorong kita ke dalam emosi kekhawatiran. 撒旦他时常把我们推到一个忧郁的情绪里面。 Sebelumnya belum ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita sudah khawatir. 在我们的生命中，其实什么事情都还没有发生，但是我们反而开始担忧了， Sehingga kita mengagetkan, mengkhawatirkan, menakutkan diri kita sendiri. 以至于我们自己吓自己。 Di dalam kasih karunia Tuhan, 在神的恩典当中， kiranya pagi hari ini Tuhan menolong kita semua. 求神今天早上恩待我们每一个人， Agar saudara dan saya jangan mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. 让弟兄姐妹你我不要为了一些没有担心的事情而担忧。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， berbicara sampai di sini, 讲到这里， saya kembali harus mengingatkan saudara-saudara. 我要再一次的提醒弟兄姐 Di 妹， dalam Alkitab, 在圣经里面， Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir. 耶稣教导我们就是不要忧虑， Tapi itu bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkannya. 但是并不是说我们就不需要去考虑了。 Tidak khawatir dan tidak mempertimbangkan adalah dua hal yang berbeda. 不要忧虑，还有这个不要去考虑其实是两件不一样的事。 Alkitab berkata, 圣经说， takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. 敬畏耶和华是智慧的开端。 Orang yang rohani dapat menilai segala sesuatu 属灵的人呢，他能够看透万事， sesuai dengan kapasitas yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. 就是照着神他量给我们的。 Mari saudara-saudari kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius menghadapi kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. 弟兄姐妹，让我们真的认真的去面对神他已经交付给我们的人生。 Janganlah seperti seekor burung unta yang menguburkan kepalanya di dalam tanah dan tidak memperdulikan sekelilingnya apa yang terjadi. 而不是像鸵鸟一样将自己的头埋在土里，然后周遭发生的事情你都不去管它。 Di dalam Alkitab, Yesus memakai sebuah perumpamaan. 在圣经里面，耶稣用了一个比喻， Di dalam Injil Lukas pasal 14, 在路加福音14章 ayat 28 sampai dengan 32. 28到32节。 Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Ayat 32, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基不能成功，看见的人都要笑话他，说这个人开了工却不能完工。或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用1万兵去敌那领2万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和习的条款。
Saudara-saudara, 弟兄姐妹， ayat yang kita baca memberitahu kita, sebelum membangun sebuah menara, seseorang harus duduk membuat sebuah anggaran biayanya terlebih dahulu. 我们刚刚所读的这个经文呢，告诉我们说，盖一座楼，我们要先坐下来计算它的花费。 Sebelum seorang raja pergi untuk berperang, 那一个国王他出去打仗之前， ia harus terlebih dahulu mempertimbangkannya. 他一定要去酌量一下。 Dari dua contoh ini, 从这两个例子呢， bukan kita tidak perlu atau tidak boleh mengevaluasi, 不是说我们不要去这个评估哦， tetapi saudara dan saya harus benar-benar memikirkan dengan baik-baik dan hati-hati. 但是弟兄姐妹，我们一定要认真的去思考。 Inilah yang A, yaitu kita jangan khawatir tentang apa saja. 这个就是 A 部分，就是我们不要为那些事情来担心。 Yang pertama, di A yaitu saya ulangi kebutuhan hidup yang pertama. 第一个呢，就是我们每一天所面对的事。 Kedua itu adalah hal-hal yang tidak dapat diubahkan. 第二点呢，就是我们没有办法改变的事。 Ketiga, hal-hal yang belum terjadi jangan kita khawatir. 第三点就是还没有发生的事情，我们千万不要担忧。 Oke, ini yang A ya. Kita jangan khawatir tentang hal-hal ini. 这是 A 部分，我们不要去担忧这些事情。 Yang B, 第 B 点呢， mengapa jangan khawatir? 为什么我们不要担忧？ Yang pertama, 第一个， karena kita, saudara dan saya tidak sanggup, tidak mampu. 因为弟兄姐妹，我们不能够。 Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27. 我们一起来看马太福音6章27节。 Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？ Saudara-saudari, 弟兄姐妹， kita khawatir juga percuma. 我们担忧也没用啊。 Kita baca ayat tadi ini, kalau kita khawatir tidak akan dapat menambahkan umur kita lebih panjang. 我们读的刚那个经文呢，就是你再怎么担忧，你也不能够使你的岁数多一点时间啊。 Yang kedua, 第二个， kita tidak perlu khawatir. 我们不必担忧。 Injil Matius 6 ayat 34. 马太福音6章34节。 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。 Amin. 阿妹。 Yang ketiga, 第三点， kita percaya 我们相信 Tuhan pasti menyediakan. 主必为我们预备。 Kita lihat di Injil Matius 6 ayat 11. 我们看马太福音6章第11节， Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 我们日用的饮食今日赐给我们。 Inilah saudara-saudari alasan supaya kita jangan khawatir. 这个就是为什么我们不要担忧的理由。 Kita khawatir, yang pertama kita juga tidak sanggup. 我们如果担心第一个，我们也没有办法； Kedua, 第二个， kita tidak perlu khawatir. 我们也不需要担忧； Ketiga, 第三个， Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk saudara dan saya. 神已经为弟兄姐妹你和我来预备好了。 Mari kita tundukkan kepala. 让我们一起低头祷告。 Bapa, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih. 主啊，仆人献上感谢感恩， Hamba-Mu berhenti berbicara. 仆人停止说话。 Kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. 求神圣洁的灵亲自对每一位弟兄姐妹说话。 Roh-Mu yang kudus memeteraikan setiap firman yang telah hamba-Mu sampaikan di dalam loh hati anak-anak-Mu. 神圣洁的灵将你的话语刻印在每一位弟兄姐妹的心板上。 Roh-Mu yang kudus tidak hanya menolong anak-anak-Mu untuk memahami firman-Mu. 神圣洁的灵不但帮助弟兄姐妹了解神你的话， Terima kasih Tuhan. 主谢谢你， Agar kami tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. 让我们不活在忧虑里， Karena kami memiliki Tuhan yang hidup. 因为我们拥有活着的神， Karena kami memiliki Tuhan yang sudah menyediakan terbaik bagi anak-anak. 因为我们有一个神是他已经为我们预备好各样的。 Terima kasih Tuhan. 主谢谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督名， hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. 仆人这样祷告献上感恩， Haleluya. 哈利路亚！ Yang percaya katakan bersama. 相信的我们一起来说， Amin. 阿妹， Mari saudara-saudari, 弟兄姐妹，让我们一起， saya mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri. 我邀请弟兄姐妹，我们一起站立， Angkat kedua tangan saudara-saudari untuk menerima berkat dari Tuhan. 举起我们的双手来领受从天上来的祝福。 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Yen Yehova 赐福于你，报复你。愿耶和华的脸光照你，赐恩于你。
愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Yang percaya katakan bersama, 相信的一起来说，阿门。Tuhan Yesus memberkati.